Ujian. Jadi kadang-kadang kita hidup, setelah cakap ni masa setiap tu ujian. Jadi kita cari kesalahan kita, kenapa ujian tu berlaku. Ya. Adakah satu elok begitu? Sebab nanti bila kita selalu macam tu, kita rasa diri kata asyik bersalah saja. Jadi adakah begitu cara penghidupan? Ada dua keadaan. Ada orang diuji itu sebagai kafarah untuk memadamkan dosa dia yang telah lalu, yang dia buat, dan untuk dia kembali kepada Allah, untuk dia tinggalkan dosa tu, dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka ketika itu seseorang itu elok untuk dia bermuhasabah, kan, apa salah aku buat ni, kan. Oh, dia jumpa ada kesalahan yang dia buat. Selalunya bila seseorang itu melazimi dosa besar, Allah akan uji. Tapi kadang-kala solat 5 waktu cukup, hubungan dengan mak ayah elok, ahli keluarga elok, kawan-kawan pun kita tak ada hutang, tak ada ambil hak orang, anak-anak bagi nafkah, dekat isteri pun kita bagi nafkah. Buat salah apa ni? Ini yang kedua saya nak sebut. Ujian yang kedua ni sama macam yang Allah bagi dekat Nabi dan Rasul. Dia bukan untuk kafarah, dia untuk meningkatkan kedudukan kita. Kita duk cari hutang orang sengaja nak bayar pun tak ada. Dia banyak benda tau. Zakat, ada tak kita sengaja tak bayar zakat? Tu semua tu nak kena cari tu. Ada tak zakat? Oh, zakat emas lupa, duk bayar zakat nu saja. Zakat emas setahun 700 tak pernah bayar, 8 tahun, 9 tahun dah. Dia jumpa. Ada orang bila dia cari, tak tahulah ustaz, kan, dia pergi jumpa mana-mana ustazah kan, tak nampak. Bukan semua ujian adalah disebabkan dosa kita. Ada ujian yang seperti diberikan kepada para rasul dan nabi. Bukan sebab dosa yang nabi buat, bukan sebab dosa yang rasul buat. Kita pun kadang begitu, kan. Kadang begitu, kita cari tak jumpa. Hak besar ni kita tak jumpa. Apa dosa besar yang aku duk buat ni? Tak ada dah. Memang kita tinggal, alhamdulillah. Tinggal dosa-dosa besar tu kita tinggal. Semayang pun jaga, sehari dah 5 waktu, kecuali zuhur dengan asar di ni tempat kerja. Yang tu untuk meningkatkan kedudukan kita di sisi orang. Allah nak naikkan lagi kedudukan kita, naikkan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada dua soalan. Ya. Yang pertama, sebenarnya tadi saya tertarik nak dengar tentang ujian bagi wanita tadi. Ya. Sebab mungkin masa kita kan. Tajuk. Saya just nak tanya sikit saja. Kita selalu dengar, saya tak pasti lalu hadis ke atau kata-kata, dia kata kalau orang perempuan tu orang yang baik, insya-Allah dia dapat suami yang baik. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang tu kita nampak perempuan tu baik, tapi suami dia tu macam kurang sikit. So macam mana kita nak kita nak ada jawapan. Okay. Masya-Allah. Yang kedua, tadi Ustaz kata mengapa doa kita tak mujarabkan yang buat stres tu semua. Saya tertarik satu, Ustaz just cakap dimurkai suami, kita riwayat tak dekat. Betul? Sama ada mungkin. Okay. So kalau kita suami lah, kalau isteri murka terbalik juga ke? Okey, baik. Saya jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Ringkaslah. Yang pertama tadi berkaitan dengan at-tayyibuna lit-tayyibat. Dari Al-Quran. Saya tak tahu surah apa. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Sunnatullah alam ini apabila si suami itu baik, Allah akan mengurniakan isteri yang baik. Itu sunnatullah. Dan terkadang Allah keluarkan kaedah itu, Allah bagi ujian. Suami baik, isteri pula nakal. Kadang-kala isteri baik, suami nakal. Itu keluar daripada kaedah umum tadi. Kaedah umum yang berlaku dalam alam ni, yang tu yang kita nampak, kebanyakan yang saya sendiri nampak dengan permasalahan masyarakat yang banyak sampai at-tayyibuna lit-tayyibat. Suami yang baik, isteri yang baik. Alhamdulillah, macam itulah yang kita nampak. Bila Allah nak uji,
dia keluar dari kaedah umum itu. Ada tak berlaku? Akan berlaku. Akan berlaku. Antara ujian yang paling besar sekali yang tak dapat at-tayyibun lit-tayyibat siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ini bagi wanita-wanita yang dapat ni kan, pasangan yang ataupun lelaki. Tak tahu Ustaz, saya rasa saya baik dah. Ni lah macam tu lah contoh Ataupun perempuan, tak tahu Ustaz, saya rasa saya ni, saya cek dah semua Ustaz. Dengan ayah, dengan mak ayah, dengan suami, dengan anak-anak di tempat kerja, saya rasa saya baik dah. Kenapa suami saya ni tak apa nak bagus Ustaz? Kan? Jawapan saya mudah, alhamdulillah, memang ada contoh tu memang ada, iaitu di kalangan Rasul sendiri. Rasul ni cukup baik. Tuan-tuan, Nabi Nuh ni ulul azmi. Tuan-tuan kalau jumpa orang baik pun, nak berpisah dengan dia pun kita sedih. Tak pernah sakitkan hati orang, tak berkira duit ringgit dia. Seronoknya kawan dengan kamu, orang baik. Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah termasuk isterinya 1000 tahun. Akhirnya jadi apa? Akhirnya isteri dia tak ikut dia. Ada lagi Ustaz, Rasul yang dapat isteri yang tak baik. Saya boleh sebut lagi 2. Semua tu tajuk ceramah. Antaranya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut mendapat isteri yang tidak solehah. Nabi Lut dia siapa? Rasul. Baik tak? Oh, itu saya tanya. Dapat ada at-tayyibun lit-tayyibat, Allah uji dia, keluar daripada kaedah umum tu. Nabi Lut alaihissalam, waktu yang homoseks, yang malaikat turun 3 orang yang semua kacak. Malaikat ni bila dia bertukar jadi lelaki, dia akan jadi lelaki yang paling tampan. Kacak lah. Yang paling sadu, yang paling semua lah. Bila masuk rumah Nabi Lut, isteri dia yang pergi beritahu kat orang. Isteri dia keluar beritahu ni, di rumah ada handsome. Ramai, buat-buat tu ramai. Kepung rumah. Nabi Rasul ketiga yang Allah uji dapat isteri tak baik, Nabi Zakaria. Di akhir hayat baru isteri dia berubah. Lebih 60 tahun Nabi Zakaria mendapat isteri yang tak baik. 60 tahun. Maki hamun, tak buat, dah masak pun malas, kemas rumah tidak, mulut pula tak elok. Orang lelaki, Nabi Zakaria. Akhir hayat waktu nak dapat Nabi Yahya. Anak Zakaria dapat Nabi Yahya. Sebelum dapat Nabi Yahya, isteri dia bertaubat dan berubah. Waktu tu dah beruban dah dua orang. Dah pencen dah berapa puluh tahun dah waktu tu. Nabi Zakaria pun dah umur 80 waktu tu. Tapi dapat anak juga, tu antara mukjizat lah. Dah walaupun dah pencen, dah monopos isteri tu. Kalau isteri pula tak redha. Tu dia. Saya tak redha abang. Tentu balik pula kan. Macam ni. Satu, kunci orang lelaki ada kat orang perempuan. Kunci orang perempuan untuk masuk syurga ada kat orang lelaki-lelaki. Kunci orang lelaki-lelaki nak masuk syurga, kalau kita kata tak adil lah, kunci syurga orang lelaki-lelaki ada kat ibu, ada kat orang perempuan. Tak boleh buat apa yang tu. Kata walaupun mak dia jahat Ustaz, walaupun mak dia jahat, yang tu peraturan alam. Ada kat orang perempuan, ada pada ibu. Tak boleh buat apa. Yang tu Allah Ta'ala tentukan. Dan patut tak benda tu? Memang patut lah. Orang perempuan pula kunci syurga ada dengan siapa? Dengan lelaki-lelaki, dengan suami. Kalau suami tu jahat Ustaz, walaupun dia jahat. Tapi kalau sampai dia mencederakan tubuh badan Ustaz, boleh tak minta cerai? Boleh. Yang ni dari segi hukum fiqah. Kalau suami sampai menyakitkan badan. Tapi yang terbaik, yang terbaik macam Sayyidatuna Asyah tadilah. Sayyidatuna Asyah tidak memohon cerai sehingga akhir hayat dia, sampai dia dibunuh oleh suami dia. Sebab tu dia layak jadi penghulu hati tu. Memang layak lah. Sejahat-jahat suami, sebaik-baik isteri. No? Jadi isteri dia tiada kuasa. Saya murka abang. Oh abang tu tak, dia tak dapat yang tu. Tapi kalau ibu sebut kat anak, aku murka kamu. Suami sebut kat isteri dia, aku murka kamu. Itu kena jaga. Yang itulah alam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dikatakan isteri durhaka tu macam mana? Yang durhaka tu macam dia melawan ke suami dia kata. Yang tu tajuk ceramah bulan depan. Kategori macam mana yang durhaka? Orang kampung tanya soalan Ustaz. Kena jawab. Saya nak pilih yang mana tu, saya duduk pilih. Orang lelaki ni kan, tu hati ke hati tu. Jadi pengalaman saya menguruskan keluarga-keluarga ni, saya tengok orang lelaki yang normal lah, yang normal, yang kebanyakan ni, bukan yang abnormal. Abnormal ni tak, kita masak panas pun dia tepi pinggan. Yang tu abnormal tu, yang tu
Sepatutnya sabar lah kan. Ni lelaki yang normal, yang kebanyakan ni, kalau isteri tu tak menyakitkan hati dia, satu, dengan perkataan, dan tidak tunjuk ego di depan suami dia, kan? Laki ego biasalah, dia yang kuat, dia yang buat keputusan, dia perempuan ni kalau tidak menyakitkan hati dia dan tak tunjuk ego ni. Dan yang ketiga, isteri itu dia menguruskan rumah tangga dan si suami itu. Rumah dalam keadaan baik, makan minum dan tempat tidur suami itu dengan baik, hubungan tu dengan isteri itu dengan baik, maka selalunya suami normal ni dia takkan tengok ada perempuan lain, dan dia takkan banyak buat perangai. Yang ni praktikal tau, praktikal. Saya jumpa daripada sekaya-kaya lelaki sampailah banyak kes lah yang saya kaji kan, Kalau wanita boleh jaga yang tu, makan minum, rumah, persekitaran rumah kan bersih, lepas tu hubungan kelamin tu dengan baik, kemudian tidak menyakitkan hati dia dengan apa-apalah, seperti benda kecil tapi dia syarah setengah jam. Tak berhenti, suami kata cukup kot, dia sambung. Tak apa, faham lah. Awak tadi cakap dah dia tu. Dia tambah, yang tu dia bagi panas. Yang tu yang suami tak boleh tahan tu, yang tu lah sikit kot kan. Tapi yang tu sikit pun tu bulan depan. Wallahualam, saya tak janji lah tu. Okey, yang tu saja. Terima kasih kepada semua.